Okey. Bagus. Boleh dengar suara? Sekejap. Boleh dengar suara saya? Okey. Kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk kita meneruskan pengisian pembelajaran kita untuk kita memahami juzuk-juzuk yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Malam ini kita akan memberikan tumpuan kepada juzuk yang ke-10. Juzuk yang ke-10 terdiri daripada dua surah yang utama. Yang pertama adalah surah Al-Anfal dan yang kedua adalah surah At-Taubah. Surah Al-Anfal bermula daripada ayat 41 sehingga ayat nombor 75. Ayat 75 adalah penutup bagi surah Al-Anfal. Kemudian untuk juzuk yang ke-10 bermula ayat yang pertama sehingga ayat nombor 92 dalam surah Taubah bagi juzuk yang ke-10. Ini bermakna malam ini untuk juzuk 10 kita akan membicarakan tentang dua surah. Apabila ada dua surah terkandung pada satu juzuk, untuk memudahkan kita mengambil pengajaran daripada dua surah ini, kita kena merujuk kepada tujuan surah yang telah kita tetapkan. Kalau kita dah belajar pada juzuk yang ke-9, bahawasanya surah Al-Anfal, kita dah belajar pada juzuk yang ke-9, surah Al-Anfal, kata para ulama, surah tersebut Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita, nak menyedarkan kita, nak mengingatkan kita tentang bagaimana kalau berada di medan jihad, berada di medan perang, apakah faktor-faktor utama yang faktor-faktor utama yang boleh membawa sesuatu pasukan itu menang, khususnya kemenangan yang telah diraih oleh orang Islam ketika perang Badar. Jadi waktu kita bincang surah Al-Anfal yang masih berbaki 41 sampai 75 ayat ini, kita menggunakan tujuan surah yang sama. Tetapi untuk surah Taubah, insya-Allah sekejap lagi waktu kita bincang surah Taubah, kita akan melihat tentang tujuan yang ada pada surah Taubah. Kita lanjutkan dengan surah Al-Anfal. Okay, untuk sinopsis ringkas surah Al-Anfal bagi juzuk yang ke-10, ia bermula daripada ayat nombor 41. Kita telah belajar pada juzuk yang ke-9 bahawasanya juzuk yang ke-9 pada surah Al-Anfal, kan? Kita jumpa pada surah Al-Anfal yang mana para sahabat orang Islam mereka bertanya kepada Rasul tentang Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Tapi kita telah sebut pada juzuk 9 bahawasanya jawapan yang terperinci Allah Ta'ala tidak sebut pada ayat kedua, ayat ketiga. Tetapi pada juzuk yang ke-10, pada ayat yang ke-41, pada juzuk 10 ayat 41 suratul Al-Anfal, Allah memberi jawapan yang terperinci. Kiraan dia macam mana Al-Anfal ini? Okey, Al-Anfal, kalau melihat kepada
yang disebut oleh Al-Imam Al-Tabari. Kalau tuan-tuan ada tafsir Al-Tabari, dalam tafsir Al-Tabari, Al-Imam Al-Tabari beliau memilih pengertian Anfal ini sebab ada yang bertanya tentang apa beza ghanimah dan apa beza Al-Anfal. Sebenarnya Al-Anfal dan Ghanimah dia merujuk kepada harta rampasan perang. Cuma membezakannya adalah Al-Anfal, kata Al-Imam Al-Tabari. Yang ini tuan-tuan kena rujuk dalam tafsir Al-Tabari. Al-Tabari mengatakan yang rajih. Maksudnya yang pengertian Al-Anfal itu adalah pemberian harta rampasan perang yang lebih daripada had yang diberi oleh pemerintah. Maksudnya kalau kota dia tertentu tu, itu adalah ghanimah. Tapi kalau pemerintah nak bagi lebih kepada seseorang, maka itu dinamakan sebagai Al-Anfal. Tapi dia sama je, ghanimah pun harta rampasan perang, Al-Anfal pun harta rampasan perang. Cuma bezanya Al-Anfal itu harta rampasan perang yang diberi lebih. Jadi pada ayat nombor 41, baru kita jumpa jawapannya yang Allah menerangkan secara terperinci macam mana Al-Anfal itu hendak dibagikan. Tapi dalam nota saya tidak menyertakan ayat tersebut. Jadi tugas tuan-tuan dan puan untuk buka Al-Quran, tengok ayat nombor 41. Kalau Quran yang ada di tangan saya ini, ayat 41 itu pada muka surat 182. Sebab tu kalau saya selalu ingatkan, untuk belajar setiap sinopsis, setiap malam, satu juzuk, jangan hanya berpada kepada nota yang diberikan. So kalau andai kata kalau nota tak ada lah, tuan-tuan nak rujuk apa? Maka sangat bergantung kepada Quran terjemahan. Sebab kita orang awam nak faham Quran tanpa terjemahan mungkin kita tak faham. Jadi kita sangat memerlukan Quran terjemahan. Jadi waktu belajar setiap malam, sinopsis setiap juzuk, kalau boleh ada Quran terjemahan di tangan tuan-tuan dan perempuan. Sebab kalau tuan-tuan baca dalam nota, saya tidak bawa ayat dia dengan terjemahan ayat. Tapi kita sebut ayat 41. Dalam Quran, duduknya ayat 41 ini pada muka surat nombor 182. Maka kalau baca ayat nombor 41, kita akan jumpa Allah Ta'ala sebut secara terperinci macam mana pembahagian harta rampasan perang itu. Kalau kita baca Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Maka Allah Ta'ala kata 1/5 dibahagikan untuk Allah, Rasulnya, kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Itu di antara pembahagian yang terperinci. Kenapa jawapan ini letaknya pada ayat nombor 41? Sedangkan soalan itu ditanya pada ayat pertama Al-Anfal, telah kita sebutkan hikmahnya pada juzuk yang ke-9. Okey, kita lanjutkan lagi. Dalam surah Al-Anfal ini, pada sinopsis ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menyebut tentang rahmat Allah kepada orang Islam dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar. Sebab perang Badar ini peralatan tak cukup, persediaan para sahabat itu. Jadi antara rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala telah berikan keberanian yang sangat banyak. Beraninya para sahabat walaupun hadapan dengan bilangan tentera yang ramai. Jadi kita boleh baca pada ayat nombor 42 sehingga ayat nombor 44. Okey, dalam sinopsis ni kita tak pecahlah rahmat Allah tu satu-satu apa. Sebab itu namanya fungsinya sinopsis. Jadi kalau nak tahu rahmat Allah secara terperinci pada ayat 42 sampai 44, kena bacalah 42 apa, 43 apa dan 44 tu apa. Okey, kita teruskan dengan ayat yang berikutnya 45 sampai 46. Okey, ayat 45 sampai 46 ini dia ada kaitan tentang beberapa lagi maklumat, faktor-faktor kalau nak menang dalam peperangan perlu ada apa. Masih ingat waktu kita belajar juzuk yang ke-9, kita telah pun mencari jawapan apakah faktor-faktor kalau nak perang boleh menang.
Kan rupa-rupanya ada dalam surah Al-Anfal. Jawapannya macam mana? Kita telah sebutkan bahawa boleh didapati pada ayat-ayat yang mengandungi nada seruan wahai orang-orang yang beriman. Tapi semalam kita tak sebut, kita tidak sebut kesemua, kita hanya sebut 5 saja. Kan kita jumpa ya ayyuhallazina amanu ada pada 5 tempat. Maka pada kali ini, pada juzuk yang ke-10, kita akan dapat lagi beberapa jawapan. Apa lagi faktor-faktor yang boleh orang Islam kalau ada faktor ini dia boleh menang. Okey, kita lihat dalam nota. Okey. Pada ayat nombor 45, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan jumpa seruan orang beriman buat kali yang ke-6. Pada ayat nombor 45. Ayat 45 ini, kalau tuan-tuan ada mushaf, tuan-tuan rujuk pada muka surat 182. Akan jumpa ayat 45 ini, yang mana ayat 45 ini kalau kita baca dia betul-betul, amati baik-baik, kita akan jumpa ada 2 lagi faktor kalau nak menang dalam peperangan, perlu ada faktor-faktor ini apa. Jadi Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Okey. Faktor kemenangan yang keenam terletak pada ayat fathbutu. Faktor kemenangan yang ketujuh terletak pada ayat wadhkurullaha katsira. Okey, ada 2. Pada ayat 345 ini, dia ada 2 faktor yang boleh memberikan kemenangan kepada orang Islam kalau perang, masuk dalam medan peperangan, sudah pasti akan mendapat kemenangan. Okey. Tetapi adakah hanya ada 6 dan 7 saja? Kan? Sebab lepas ni kita tak jumpa lagi ayat ya ayyuhallazina amanu. Okey, kalau kita belajar Al-Quran, okey, kita kena tahu penggunaan kata hubung. Dia panggil kata hubung. Kata hubung tu maksudnya walaupun ayat tu 45, maksudnya ayat selepas 45 itu ada kaitan tak dengan ayat. Contohnya kita nak baca ayat nombor 46 sekarang kan. Ayat nombor 46. Kita jumpa perkataan dan. Nampak tak perkataan dan? Wa. Wa dekat sini, waw di atas, wa dekat sini, wa ati'u. Dan dekat sini sebenarnya menyambung maklumat yang ada pada ayat nombor 45. Bermakna ayat 45 ini dia tidaklah hanya terbatas kepada 2 saja. Faktor 6 dan faktor 7. Tapi kalau kita baca ayat nombor 46, Allah sambung lagi pada ayat 45 tu. Walaupun ayat 46 tapi dia penyambung dia. Penyambung dia apa? Wa dan. Maknanya pada ayat nombor 46 kita boleh jumpa lagi tentang faktor lain. Cuma dekat nota ni saya minta tuan-tuan dan puan-puan boleh tuan-tuan dan puan-puan tolong betulkan tuan-tuan dan puan-puan tolong betulkan dekat FKM tu. Sebenarnya dekat sini kita boleh tulis tentang kita boleh tulis maklumat lain, bukan faktor 6 dan 7. Tapi dia ada faktor yang 8 dan sebagainya. Jadi perkataan dan dekat sini maknanya menyambung pada ayat nombor 45 tadi. Dia bukan sekadar hanya mati dekat ayat la'allakum tuflihun saja, tak. Tetapi selepas ayat 45 Allah kata dan. Maknanya dan apa? Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum. Dekat dalam sini sebenarnya dia ada lagi faktor lain tau. Cuma dekat dalam nota tu saya minta betulkan dekat FKM tu bukan 6 dan 7. Dekat sini dia dah jadi faktor yang ke-8. Dekat ke-8 tu apa? Faktor yang ke-8 itu dia ada kaitan dengan faktor apa? Dengan faktor dekat sini maksudnya apa dekat sini? Dekat sini dia ada kaitan dengan faktor jangan berpecah belah. Jangan bercerai-berai. Wala tanaza'u. Allah kata janganlah kamu berselisih. Janganlah kamu berselisih pendapat.
Maksudnya kalau dah buat keputusan macam tu, pegang je keputusan macam tu. Jangan berbalah. Kalau berbalah itulah akhirnya dalam satu pasukan terbahagi kepada group by group. Itu bukan faktor kemenangan. Okey, pada ayat nombor 46. Kalau kita baca lagi pada ayat nombor 47, ada lagi faktor lain. Cuma dekat nota tu saya tak sempat nak edit yang FKM 67. Tuan-tuan kena edit dia. Bukan yang ke-67, tapi dia dah masuk kepada faktor yang ke-9 macam tu. Okey, faktor 9 dan faktor 10. Okey, tolong betulkan di nota tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau ayat 47 ada lagi tuan kata dan. Maksudnya ayat ni dia sambung pada ayat nombor 45 tadi. Ayat 46 dia menyambung ayat 45. Ayat nombor 47 dia pun sambung kepada perintah Allah pada ayat nombor 45. Apa lagi? Wala takunu kalladzina kharuju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Dan Allah kata dan jangan kamu menjadi seperti orang yang keluar dari negerinya dengan belagak sombong dan menunjuk-nunjuk kekuatannya kepada orang ramai. Maksud dia apa? Maksud dia tujuan pergi berperang ni bukan nak belagak. Bukan dia sebenarnya Allah Taala nak suruh jangan tiru macam orang musyrikin. Orang musyrikin ni yang nak berperang di Badar, punya belagaknya kan. Dengan bawa pasukan yang ramai, peralatan perang yang cukup, belagak sombong. Seolah-olahnya belum lawan lagi dah rasa macam boleh menang. Itu juga antara faktor lain yang boleh menang dalam peperangan. Kita pergi bukan kerana untuk ada tujuan bongkak, bukan ada tujuan untuk menunjuk-nunjuk. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk apa? Untuk menegak kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara maklumat yang boleh kita belajar pada ayat nombor sampai nombor 47. Jadi kita sambung, ni dah adalah pada sinopsis tadi. Okay, kita sambung pada ayat nombor 48 dengan ayat nombor 49. Kalau selepas Allah kata jangan ada bersifat sombong dan riak, Allah sambung lagi tentang pengkhianatan syaitan terhadap janjinya. Ini satu lagi perkara yang boleh menyebabkan kita orang-orang Islam boleh kalah kalau adanya campur tangan syaitan. Kalau orang-orang Arab tu, orang Arab musyrikin ni, sebenarnya syaitan datang kepada mereka yang memujuk-mujuk mereka, lawan je. Tapi akhirnya waktu perang dah genting tu, dah climax sangat perang, tiba-tiba syaitan tu tak ada. Itu dipanggil tipu daya syaitan terhadap janji yang dia kata dia nak tolong dan sebagainya pada ayat nombor 48 dan 49 dan ayat nombor 50 dan 52. Allah Ta'ala cerita tentang betapa dahsyatnya orang-orang yang mati dalam kekafiran. Macam mana roh dia keluar. Ni kalau kita belajar dalam sejarah Perang Badar ni memang otak-otai orang-orang Arab musyrikin ni, VIP musyrikin ni ramai yang terbunuh. Jadi Allah Ta'ala nak memuliakan orang Islam ni, lepas tu nak menghinanya orang-orang yang mati dalam kekufuran ni, Allah Ta'ala tunjukkan daripada cara mereka ini mati. Jadi kita boleh rujuk pada ayat nombor 50 sampai nombor 52. Kalau kita baca ayat nombor 50 kan, kita akan jumpa macam mana roh mereka tak nak keluar, Allah pukul muka dengan belakang mereka. Tengok betapa teruknya mati orang-orang yang mati dalam kekufuran menentang Allah dan Rasul. Jadi kita baca pada ayat nombor 50 sampai 52. Lepas tu kita lanjutkan lagi. Ayat nombor 53 sampai ayat nombor 57, Allah Ta'ala menyebut tentang macam mana boleh dapat mati yang teruk macam tu. Macam ayat 50-52 tadi. Apa penyebab dia? Maka dinyatakan oleh Allah pada ayat 53 sampai ayat nombor 57. Kemudian, selepas Allah cerita tentang faktor-faktor kemenangan kan, kita dah belajar dah sampai 8, banyak faktor tadi. Lepas tu Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang Islam tentang apa? Apa-apa pun, kalau nak berperang, perlu ada persediaan dari sudut material dia. Dia bukan sekadar faktor
Bukan sekadar faktor kita kata jangan lari daripada perang. Masih ingat lagi tak yang faktor-faktor kemenangan tu? Bukan sekadar kena sabar, bukan sekadar kena taat pada Allah dan Rasul saja, bukan sekadar macam mengingati Allah semata-mata, tak. Tetapi bermula pada ayat nombor 58 sampai ayat nombor 60, Allah Ta'ala cerita tentang persediaan perang dengan orang-orang musyrikin. Okay, ini pada ayat nombor berapa? 58 sampai ayat nombor 60. Okey, kita lanjutkan lagi pada ayat 61 sampai ayat nombor 62. Ayat 61 dan sampai 62 ni Allah Ta'ala sebut tentang kalau ada mana-mana yang nak berdamai, macam mana nak buat? Kalau ada mana-mana yang mengkhianati perjanjian, macam mana nak buat? Itu pada ayat 61 sehingga ayat nombor 62. Okay, kita lanjutkan lagi pada ayat nombor 63 sampai ayat nombor 66. Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi SAW tentang macam mana nak naikkan semangat. Nak naikkan semangat orang-orang supaya mereka ini berjihad. Ada Allah Ta'ala nyatakan pada ayat 63 sampai ayat nombor 66. Kalau kita baca ya, dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala telah memberikan satu janji sebenarnya untuk membakar semangat jihad. Walaupun kita sikit, tapi kalau sabar, yang sikit itu boleh mengalahkan yang ramai. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok ayat dia, tuan-tuan boleh baca pada ayat nombor 65 contohnya. Kalau baca pada ayat nombor 65, sebab menang perang, dia bukan bergantung kepada kuantiti. Tetapi menang perang, dia bergantung kepada kualiti tentera tu. Kita orang Islam, negara Islam duduk kiri kanan, macam Palestin kan, contoh kan, macam Palestin kan, dikepung Israel jajah, tapi negara-negara sebelah dia kan semua negara Islam. Bukan? Bumi Syam. Tapi kita ada banyak negara Islam, sampai kan ada OIC. OIC tengok saja ke ataupun OIC apa kan? Jadi kalau kita tengok, walaupun kita ramai, negara Islam banyak, tapi tak ada negara Islam yang boleh membebaskan Palestin daripada Israel. Sebab apa? Sebab kita tidak ada kualiti. Tetapi Allah Ta'ala telah, waktu kita baca surah Al-Anfal ni, Allah Ta'ala beri pada tahu kepada kita. Ni nak kuatkan semangat jihad ni, caranya macam mana? Allah Ta'ala sebut tentang bilangan dia. Kalau kita baca pada ayat 65, Allah Ta'ala menyebutkan tentang, Allah Ta'ala kata, kalau ada 20 orang yang sabar, pasti mereka boleh mengalahkan 200 orang. Tuan-tuan bayangkan, ini janji Allah tau. Kalau ada orang mukmin 20 orang je, dia boleh lawan 200 orang. Dengan syarat dia sabar. Lepas tu Allah kata, jika kamu ada 100 orang, kamu boleh lawan menewaskan 1000 orang. Maksudnya kalau kita ada 20 tentera yang beriman, yang niat dia betul, dia tak lagi daripada perang, Allah Ta'ala kata apa? 20 orang ini dia boleh kalahkan sebanyak 200 orang. Kalau ada 100 orang, dia boleh mengalahkan 1000 orang. Jadi kata-kata macam tu nak bagi kuatkan semangat bahawa walaupun sedikit, tapi kalau ikut faktor-faktor yang telah diterangkan tadi, insya-Allah boleh menang. Tapi kenapa sampai sekarang kita tak menang-menang? Kenapa? Kerana syarat-syarat yang nak menang perang dalam Al-Anfal ini tidak dapat dipenuhi. Jadi kalau kita nak tengok lagi apa faktor lain, nanti waktu kita belajar surah Al-Isra', kita dah masuk juzuk 15, nak pergi juzuk 16 nanti, kita akan dapat lagi ada beberapa perkara kalau nak menang, kena ada sumber apa. Okay. Kemudian kita pergi pada ayat 67 sampai ayat nombor 71, Allah Ta'ala cerita tentang panduan tentang tawanan perang. Tengok Islam ni dia punya bagus, punya lengkap agama dari Allah. Nak pergi berperang, Allah beritahu tata cara dia macam mana. Sampaikan kepada tawanan perang nak buat macam mana dia. Allah Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran.
agama apa yang ada terperinci macam ni. Sebab itu kita berbangga dapat agama Islam ajar macam mana dengan tawanan perang. Kemudian pada ayat nombor 72 sampai ayat nombor 75, Allah Ta'ala cerita tentang ciri orang beriman dalam membela agama Allah dan persaudaraan di dalam Islam itu bagaimana. Tengok. Orang Islam ni dia saling tolong menolong di antara satu sama lain, itu pada ayat 72 sampailah penghujung kepada surah Al-Anfal. Maka habislah surah Al-Anfal pada 75 ayat. Okey, tapi kita belum habis juzuk 10 lagi. Sebab apa? Sebab juzuk 10 dia ada surah Taubah. Jadi jom kita terus pergi kepada surah At-Taubah. Okey, ayat 1 sampai 92. Panjang ayat dalam surah At-Taubah ni. Ayat 1 sampai 92. Daripada 129 ayat, ayat 92 ayat adalah berada pada juzuk yang ke-10. Jadi, untuk memudahkan kita memahami surah Taubah, sama ada surah Taubah tu duduk pada juzuk 10 ke atau juzuk 11 yang kita akan sambung pada malam yang berikutnya, kita ada satu tujuan surah yang kita kena berpandukan kepada satu tujuan surah itu bagi memudahkan kita faham 129 ayat yang ada di dalam surah Taubah. Jadi kita pergi kepada ayat 1 sampai ayat nombor 92. Ayatnya agak panjang. Tapi malam ni saya tak akan sebutkan sinopsis ringkas tu panjang lebar lah. Tuan-tuan kena rujuk pada nota yang diberikan. Cuma saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan melihat secara keseluruhan At-Taubah itu terlebih dahulu. Kita akan belajar tujuan surah, latar belakang surah dan ciri-ciri surah At-Taubah. Sebab kalau tuan-tuan tahu latar belakang dia, tuan-tuan tahu tentang ciri-ciri khusus surah, nanti senang waktu tuan-tuan baca sinopsis tu, kumpulan ayat, tuan-tuan akan dapat memahami sedikit sebanyak maklumat yang ada pada juzuk yang ke-7. Okey, kita lihat kandungan juzuk dulu. Okay, tak apa, juzuk ni kita tuan-tuan boleh baca dan rujuk. Okay, kita terus pergi kepada latar belakang surah Taubah. Sangat penting tahu latar belakang macam mana turunnya surah At-Taubah ini. Dia ni, surah Taubah ni, dia berbeza dari sudut susun. Dia turun ujung-ujung. Tapi dia disusun di dalam Al-Quran, surah yang ke-9 kan. Dia ada hikmah dia yang banyak. Sebab itu, nanti sekejap lagi, kalau kita ada waktu lagi, kan, nanti kita akan cuba buat perkaitan. Sebab surah Taubah ni dia sangat berkait rapat dengan surah Al-Anfal. Sebab tu dia duduk sebelah-sebelah. Dia duduk sebelah-sebelah. Al-Anfal dengan At-Taubah. Sebab tu untuk mencari rahsia kenapa dia duduk sebelah-sebelah, dia tentu ada connection dia tu sangat dekat. Jadi macam ada persamaan antara Taubah dengan Al-Anfal. Cuma bedanya situasi perang yang berlainan. Tapi dia punya konsep, dia punya penceritaan, dia sama. Okey, kita lihat dulu latar belakang surah tu At-Taubah. Baik, surah Taubah, dia surah ini kebanyakan ayatnya, 129 ayat itu, dia berkaitan dengan perang Tabuk. Perang Tabuk. Sama ada ayat tu turun sebelum nak perang Tabuk, ataupun semasa perang Tabuk itu berlangsung, lepas perang Tabuk, ayat tu turun. Okay. Dapat maklumat dia dulu. Berkaitan dengan perang Tabuk. Tapi kalau surah Al-Anfal, ada kaitan dengan perang apa? Ada kaitan dengan perang Badar. Dia duduk sebelah-sebelah. Al-Anfal, perang Badar. Surah selepas dia At-Taubah, pasal perang Tabuk. Surah Al-Anfal, perang Badar, perang yang pertama dalam Islam. Tapi Tabuk pula, perang yang berapa? Kita tengok. Surah Tabuk atau perang Tabuk adalah perang yang berlaku pada 9 Hijrah. Kalau surah Al-Anfal, perang Badar berlaku pada tahun 2 Hijrah. Jauh tahun tu kan.
Tahun kedua Hijrah surah Al-Anfal. Tahun ke-9 Hijrah surah At-Taubah. Tapi dia duduk sebelah-sebelah, berjiran dengan surah Al-Anfal. Walaupun dari surut turun, surah ni dah 7 tahun lepas tu baru turun surah At-Taubah. Inilah di antara rahsia kita kena gali kenapa surah Taubah letaknya selepas surah Al-Anfal. Bermakna Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa supaya nak beritahu ada pertalian rapat tu Al-Anfal dengan At-Taubah walaupun dua perang yang berbeza. Okey, kita lihat perang Tabuk. Dia berlaku pada bulan Rejab kata para ulama sirah pada 9 Hijrah. Dan ini adalah perang terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berperang. Perang Tabuk ni perang terakhir. Perang pertama bila? Perang Badar. Kita dah belajar Al-Anfal. Tapi ni perang terakhir. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi sempat hidup selama 15 bulan. Sebab Nabi kan dia wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Pada 15 bulan. 15 bulan sebelum Nabi wafat. 9 Hijrah tu dia naik dah. Selepas itu, bulan Rejab kan dah masuk hujung-hujung. Okey, jelas. Maknanya perang terakhir Nabi SAW yang Nabi menghadapi dalam perang. Nabi berperang. Okey, kemudian kita masuk lagi latar belakang dia. Okey, perang Tabuk ni, untuk kita merasai ayat dia, ayat dalam surah Taubah ni, kita nak merasai, kita nak menghayati ayatnya, bunyi dahsyatnya ayat ni kan, bunyinya macam mana. Lepas tu tengok bunyi-bunyi ayat, kita nak faham dia punya ayat-ayat tadi tu, kita kena tahu suasana. Macam mana waktu turunnya surah Taubah ni ada kaitan dengan perang Tabuk. Perang Tabuk tu kenapa? Perang Tabuk tu, waktu perang tu cuaca sangat panas ketika itu. Lepas tu pula, waktu nak meninggalkan bumi Madinah tu, waktu tu tanam-tanaman tengah buah-buahan, tanam-tanaman tengah ranum, tengah masak. Lepas tu pula, lokasi nak pergi ke Tabuk ini jauh. Kalau kita baca dalam sejarah, terpaksa lalu gunung-gunung, lalu batu-batu tu punya nak pergi ke perang Tabuk. Okay, kita kena faham ciri-ciri perang Tabuk. Lepas tu pula, kita tengok, kita tahu cerita perang Tabuk ni, kalau kita tengok perang ni, Masya Allah, dah lah jauh. Lepas tu pula, nak sampai ke Tabuk tu dalam keadaan yang sangat panas. Tetapi, ada beberapa perkara yang berlaku ada perkara yang berlaku pada perang Tabuk tu. Kita lihat dulu tentang ciri-ciri khusus surah Taubah. Nanti kita akan dapati apa yang berlaku dekat Tabuk itu. Apa yang ada kaitan dengan perang Tabuk ini. Kita lihat dulu ciri-ciri khusus surah Taubah. Okey, surah Taubah adalah surah yang paling banyak sebut tentang golongan orang yang bertaubat. Sebenarnya ada sampai 16. Tapi kenapa saya buat 7? 7 ni sebenarnya adalah untuk merujuk kepada golongan yang bertaubat. Manusia yang bertaubat tu. Kalau kita baca, ada sampai 16 kali Allah sebut kata taubat. Tapi 16 kali tu dia dah masuk tentang Allah tu Maha Penerima Taubat. Tapi ini kita letakkan 7 kali fokus kepada manusia yang ada kaitan dia diperintah bertaubat dalam surah Taubah tu. Ini surah yang paling banyak menyebut tentang manusia yang bertaubat, diberi ruang untuk bertaubat. Tentu ada sesuatu. Kenapa di surah Taubat banyak sangat ni? Kan kita belajar kan? Kita tahu. Bila waktu kita kena taubat? Apabila kita berdosa kan? Kita banyak dosa. Dosa apa? Dosa besar. Maknanya dalam surah Taubah ni, apabila ada banyak cerita tentang taubat, maknanya ada sesuatu yang telah dilakukan oleh manusia sehingga diulang banyak kali. Taubat, taubat, taubat. Okay, dah dapat merasai tentang kita dah seolah macam kita boleh tangkap kan. Taubat ni. Kan, sebab taubat ni dia bukan dosa kecil. Dia adalah dosa-dosa yang besar yang kita kena bertaubat dengan sebenar-benar taubat sampai diulang sebanyak 7 kali. Apa yang berlaku sebenarnya? Nanti kita akan lihat selepas ini. Okey, daripada 7 kali ini Allah Ta'ala cerita tentang 3 kumpulan utama. Ya Allah ada sebut tentang taubat. Okey. Yang pertama, mula-mula ayat surah Taubah, Allah Ta'ala beri peluang untuk orang-orang musyrikin
mereka diberi peluang untuk bertaubat. Ayat nombor 3, 5 dan 11. Ada 3 kali. Saya tunjuk contoh dia. Ini contoh ayat 11 ya. Dia ada ayat 3, 5, 11. Saya tunjuk ayat nombor 11. Cuba tak perkataan tabu. Fa in tabu. Ini bertaubatlah. Wa aqamus salata wa atawuz zakah. Ini tentang salah satu ayat yang Allah Ta'ala seru orang musyrikin bertaubat. Tuan-tuan bayangkan ya. Kalaulah orang kata Islam ni kejam lah. Islam ni sangat zalim. Kita boleh guna surah Taubah ni sebagai dalil dia. Sebab apa? Tuan-tuan bayangkan ya, orang-orang kafir musyrikin yang telah berperang start daripada perang Badar, perang, dah banyak bunuh orang kan, berperang. Tapi pada perang terakhir, sampai perang terakhir dah, sampai dah penghujung hidup Nabi dah, Allah Ta'ala masih lagi buka pintu untuk bertaubat. Kalau kita kan, dah tak ada peluang dah, nak taubat dah, bunuh je lah. Tapi dalam surah Taubah menunjukkan rahmatnya Islam ini. Kau dah buat macam-macam kepada orang Islam. Dah buat yang memang tak patut maafkan lagi. Tetapi Allah Ta'ala memberikan ruang untuk bertaubat kepada orang musyrikin. Ini ayat 1, 3 sampai 11. Kemudian pada ayat 112 sampai dia dan lah 112 dan 118 ada 2 kali Allah Ta'ala perintah orang mukmin membuka ruang untuk bertaubat. Maknanya ada juga orang mukmin yang buat dosa besar ni. Ada. Bukanlah kita kata title dia mukmin, dia suci, tak buat dosa. Tak ada. Masa kisah perang Tabuk tu ada perkara yang berlaku yang sehinggakan orang mukmin pun Allah Ta'ala suruh mereka bertaubat. Kalau baca ayat 112 dan 118, kita akan jumpa. Tapi ayat 112 sampai 118 ni, dia dah masuk juzuk 11. Tapi tak apa. Kita sebutkan juga malam ini ada satu cerita menarik. Tapi cerita tu kita cerita besok lah. Lepas tu waktu juzuk yang ke-11 nanti, ada cerita taubat orang mukmin. Tapi saya tunjuk contoh pada tuan-tuan perempuan. Okey. Kita tengok ya, kejap. Okey. Ya orang mukmin tadi, kalau tuan-tuan ada waktu, tuan-tuan ada masa untuk baca Quran, kan? Ada kesempatan lagi, nanti tuan-tuan cari ayat nombor 118. Walaupun 118 ni dia dah masuk juzuk ke-11. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil tajuk taubat tadi, boleh ambil terus ayat tu. Kalau tidak, tak apa, simpan dulu. Nanti masuk juzuk 11, nanti baca, ada cerita tentang 3 sahabat yang mereka tak pergi perang Tabuk. Apabila tak pergi perang, dosa dia apa? Dosa besar tau. Tak pergi perang, tak ikut Nabi, tak ikut perintah Allah dan Rasul. Mereka ini tak pergi perang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada Riyadhus Salihin, siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin, nanti nak tahu maklumat 3 orang lelaki ni, macam mana mereka ini taubat dia Allah Ta'ala terima, tuan-tuan buka dalam kitab Riyadhus Salihin, cari bab pasal taubat. Kita akan jumpa kisah 3 lelaki ini. 3 lelaki ni kita jumpa pada ayat nombor 118 lah. Tapi ayat 118 ni kita dah masuk juzuk 11. Tapi tak apa, kita sebutkan juga pada malam ini. Kita jumpa tak perkataan 3. Wa ala thalathah. Wa ala thalathah. Ada 3 orang. Yang mereka ini meninggalkan perang Tabuk. Akhirnya Allah Ta'ala terima taubat mereka. Besok malam, kita cerita sikit maklumat tu. Kalau tuan baca cerita tu, sangat sedih. Sedih tuan, cerita taubat tu tuan. Tapi kita boleh belajar kalau tuan nak merasai macam mana taubat tu Allah terima kan, daripada kisah kita baca kisah 3 sahabat tu. Tak tahu siapa 3 sahabat tu. Kita kena salin. Sebab nota saya tak beri. Sebenarnya maklumat ni saya nak bagi pagi, saya nak masukkan pada juzuk 11. Tapi tak apalah, untuk kita menghayati tentang pengulangan taubat-taubat tadi, maka saya dahulukan maklumat ni. Tuan salin 3 sahabat tu.
Ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Ada cerita 3 sahabat. Pertama namanya Ka'ab ibn Malik. Yang kedua Murarah ibn Rabi' Al-Amriyu, dan ketiga namanya Hilal ibn Umayyah Al-Waqifiyu. Daripada 3 orang ni, daripada 3 orang lelaki yang cerita mereka ini ada dalam surah Taubah. Disebabkan 3 lelaki ni, turunlah ayat kita baca 118 tadi tu. Menarik kisah 3 lelaki ni. 3 lelaki ni, 3 lelaki ni kan, yang kedua, yang Murarah dengan Hilal radhiyallahu anhuma ni, dua-dua ini mereka pernah ikut perang Badar. Tapi ada satu lelaki, Ka'ab bin Malik yang atas kali ni, dialah yang bawa riwayat tentang hadis itu. Jadi besok malam kita akan sebut sedikit maklumat tentang mereka. Tapi saya sebutkan kisah mereka, selitkan pada juzuk 10 ni untuk menguatkan tentang pengulangan pasal taubat tadi tu. Ya, okey. Kemudian dalam masa yang sama, dalam surah Taubah ni juga Allah ada sebut tentang taubat orang-orang munafik. Allah beri peluang kepada orang munafikin untuk perintah taubat. Ada 2 kali. Pada ayat 74 dan ayat 126. Ayat 126 ni dah masuk juzuk 11. Okay, saya bagi contoh ayat 74. Tengok ayat nombor 74. Ni contoh. Ni ayat 74. Kita akan jumpa ayat ni sebenarnya cerita tentang orang munafik. Yang mereka ni sebenarnya ada sifat taqiyah. Faham tak taqiyah? Mereka ni sebenarnya hipokrit. Mereka ni depan cakap lain, belakang cakap lain. Ayat 74 lah. Mereka sanggup bersumpah, tapi sebenarnya sebaliknya. Tapi Allah tetap buka pintu taubat. Allah kata apa? Fa in yatubu yaku khairal lahum. Allah kata, jika mereka ini bertaubat, maka lebih baik untuk mereka. Tapi kalau mereka berpaling, Allah kata, yu'adzibuhumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah. Okay, ini sedikit maklumat tentang perintah bertaubat kepada orang munafikin. Dan nak menguatkan lagi surah Taubah ni, maknanya kalau tuan-tuan jumpa 3 kumpulan ni kan, musyrikin, mukmin dengan munafikin ni, maknanya surah Taubah ni dia ada cerita 3 kumpulan ni lah. Bahkan dalam surah Taubah inilah merupakan surah yang utama yang membongkarkan karakter, ciri-ciri orang-orang munafik. Kita dah jumpa pasal munafik dalam surah Al-Baqarah, betul? Kita jumpa dah kisah orang munafik dalam surah An-Nisa. Tapi pada surah Taubah, Allah Ta'ala bongkarkan sebenarnya orang munafik ni kan apa dia. Sebab daripada kisah perang Tabuk tu, itu, maka terang-teranglah nampak siapa yang munafik, siapa yang tak munafik. Sebab itu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kita kena salin hadis ni, yang mana Ibnu Abbas dia pernah ditanya tentang surah Taubah. Maka Ibnu Abbas kata apa? At-taubatu hiyal fadhihah. Dia kata surah Taubah ini dia adalah al-fadhihah. Fadhihah ni apa? Surah yang membongkarkan. Membongkarkan apa? Siapa yang munafik dan siapa yang tidak munafik. Okey, jelas di situ. Okey, kita lanjutkan lagi. Saya nak tekankan pasal munafik dalam surah ni sebenarnya. Okey, tak apa. Nanti saya akan sebutkan ciri-ciri dia yang khusus. Okey, kita sebut dulu tentang ciri-ciri khusus surah Taubah. Okey. Surah Taubah juga merupakan surah yang paling banyak menggunakan ru'wat jim hada. Juhud, perkataan jihad tu. Ada 10 kali. Nak tahu perkataan. Maksudnya, kenapa kita kena tahu ciri-ciri khusus ni? Sebab daripada ciri-ciri khusus inilah kita akan dapat tentang macam kita nak detect kan, kita nak kena pasti okey, tujuan surah ni apa, maka salah satu caranya kita kena tengok ciri-ciri khusus.
Jadi kita jumpa baca taubat kan? Okey, taubat kita dah dapat dah. Okey, taubat satu clue. Lepas tu kita nak belajar lagi. Apa lagi taubah ni? Kita tengok, oh banyak diulang tentang jihad. Diulang sebanyak 10 kali. Okey, tuan-tuan boleh jumpa pada ayat nombor 41. Okey, kenapa ayat ni saya tidak susun dia mengikut turutan? Kerana dia ada cerita-cerita yang berbeza. Cerita berbeza ni. Cerita berbeza maksud macam ni. Kalau tuan-tuan baca ayat nombor 41, kenapa saya tak letak ayat nombor 16? Sebenarnya ayat 41, cara Allah guna perkataan jim hada tu dalam bentuk perintah. Dia panggil fa'ilul amr. Kadang-kadang Allah guna fa'ilul mudhari'. Kadang-kadang Allah guna masdar. Macam tu. Jadi tuan-tuan boleh bacalah ayat 41, 86 sampai ayat nombor 24. Semua sekali dia berapa? Ada 10 kali. Itu maksudnya ayat. Okey, nanti jumpa pada ayat tu, bulatkan huruf ayat Quran tu dia ada huruf jim, ha dan dal. Jahidu ke? Nanti akan jumpa. Okey, jelas dekat situ. Okey, daripada ciri-ciri khusus surah Taubah ni pula, maka kita dapat para ulama buat satu tujuan surah. Apa tujuan surah At-Taubah ni? Tujuan surah At-Taubah ini, daripada kita tengok ulang banyak perkataan taubat tadi, betul? Lepas tu ada ulang perkataan jihad tadi, maka digabungkan maklumat itu, lepas tu pula ambil kisah yang orang tinggalkan perang tadi tu, maka para ulama mereka adunkan, maka keluarlah tujuan surah ni apa? Mengajak manusia agar bertaubat dalam setiap keadaan, khususnya bagi mana-mana perbuatan yang meninggalkan jihad. Sebab jihad ni, kalau kita belajar dalam hadis-hadis Nabi, puncak agama Islam ni. Kita belajar kan hadis kan? Memang kita belajar solat, memang kita belajar tentang puasa, tapi puncak kepada Islam ini ra'sul amril Islam wa dhirwatu sanami, kata Nabi, puncak dia adalah jihad. Sebab apa jihad? Sebab jihad ni dia kena bukan sekadar korbankan harta, tapi mengorbankan jiwa. Kalau kita puasa, alah tahan lapar sikit je, betul kan? Nanti malam makanlah juga. Dapat sahur pula tu. Tapi kalau jihad, tak. Jihad ni dah high risk kan. Lepas tu menggadai nyawa. Jadi jihad ni merupakan perkara yang puncak di dalam agama. Maka daripada kisah-kisah tadi, permulaan latar belakang sebagainya, maka para ulama sebenarnya nak buka ruang taubat kepada siapa-siapa pun. Ruang taubat itu terbuka dalam Islam. Kan, sampaikan dah perang pun, Islam tetap buka ruang taubat bagi orang musyrikin. Buka orang munafik dah macam-macam buat dah pada Islam, dah macam-macam buat dah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Islam tetap buka ruang untuk taubat. Maka para ulama membuat kesimpulan, objektif surah Taubah sebenarnya tekan pasal taubat lah. Buka ruang taubat khususnya bagi orang yang meninggalkan jihad. Orang yang meninggalkan jihad dalam surah Taubah adalah cerita tentang orang-orang, cerita yang 3 sahabat tadi, dan ada juga orang lain. Dan juga menceritakan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Jadi dibuka pintu taubat kepada mereka. Baik, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Kemudian barulah kita masuk kepada sinopsis ringkas kandungan surah At-Taubah. Tapi saya tak nak baca satu persatu. Tuan-tuan dan puan boleh ambil maklumat ini, diletakkan di dalam Quran terjemahan. Bagi sesiapa yang Quran terjemahannya tidak ada sub-sub topik dalam Quran terjemahan, boleh ambil maklumat-maklumat ini. Saya tak mau baca dia dengan satu-satu kita baca, sebab benda ni kita boleh baca pun. Okey, cuma saya nak malam ni kita catat beberapa maklumat
tentang sifat-sifat orang munafik. Saya akan sebutkan ciri dia dengan ayat dia. Tapi kalau tuan baca dekat sinopsis itu, saya dah bawa dah contoh ayat dia. Dah kita jumpa dah. Ayat 44 sampai 57 contoh. Ada jumpa pasal orang munafik. Lepas tu kita baca lagi ayat 58 sampai 59 tentang orang munafik dalam bab pembagian zakat. Ayat 62 sampai 66 cerita pasal orang munafik. Okey, kesimpulan dia. Sampaikan kita tengok 67 sampai 70. Sampaikan tak boleh solat tau orang munafik ni. Sampai ayat 84 sampai 85, Allah tak bagi orang munafik ni Nabi solatkan kalau dia mati. Maknanya, teruk benar orang munafik ni. Tak diberikan pengampunan. Okey, kenapa? Jadi kalau kita baca dekat sini, sebenarnya tu tak akan dapat maklumat tu. Tentuan sebenarnya kena ambil ayat ni untuk tuan-tuan keluarkan. Dia kena baca satu ayat, okey, sifat 1, sifat 2, sifat 3, sifat 4. Tapi saya dah letakkan pasal munafik tu dekat nama pun sinopsis. Dia cuma bagi trigger saja. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu sifat 1, sifat 2, sifat 3, sifat 4 tu, tuan-tuan gunakan ayat ni kena pergi satu persatu. Okey, tapi untuk malam ni saya sebutkanlah juga. Walaupun saya tak catat di dalam nota, rasa hati tu rasa bersalah sangat. Kenapalah aku tak tulis dalam nota. Kesian juga kat jemaah-jemaah ni. Kan, sebenarnya dalam hati ni fikir juga, kalau bagi semua maklumat nanti, dia nak tulis apa pula? Kan, tapi rasa kesian juga kan. Sebab nak buka Quran, nak baca satu-satu ayat ni, dah bilalah nak dibuka. Kan? Okay, tapi tak apalah, malam ni saya sebutkan. Kalau tuan-tuan tak dapat salin, tak apa, nanti saya bagi nota tambahan tentang sifat-sifat orang munafik yang ada pada ayat-ayat dalam surah Taubah. Okey, tuan-tuan nak salin, tuan-tuan kena salin ya. Kita ada waktu lagi tak? Kita pun dah pukul, ada waktu lagi kan? Kita dah pukul berapa sekarang ni? Kita ada beberapa minit lagi kan? Okey, boleh tuan-tuan salin. Sebenarnya saya nak tuan-tuan salin lah juga kan. Kadang-kadang perlu juga macam, yelah, kita cerita pasal jihad kan. Kita cerita tentang perang Tabuk panas. Jadi apa kata kita penat sikit malam ni, sikit penat. Kan? Kita nak merasai macam, alah, tulis nota sikit je. Taklah sepenat macam pergi perang Tabuk. Jadi kena salin sikit boleh. Lepas tu, saya kesian juga sebenarnya hati saya ni sebab biasa bagi nota kan, kesian juga tak macam mana tak makcik dan pakcik ni kan nak tulis. Tapi bukanlah, ramai juga orang muda dekat sini kan. Okey, baik. Saya sebutkan ya antaranya. Kalau tak sempat, tak apa, nanti saya bagi nota tambahan. Tajuk dia, sifat-sifat orang munafik dalam surah At-Taubah. Okey, kita tulis. Nombor satu, mereka ni sebenarnya, nombor satu adalah mereka memang tidak suka untuk pergi berperang. Itu nombor satu. Nombor satu, sifat orang munafik ni, dia memang tak nak pergi perang. Mereka akan cari alasan macam mana tak nak pergi perang. Okey, itu nombor satu. Ayat dia nombor 42. Tengok ayat nombor 42. Dan dekat kumpulan ayat mana 42 ni? Ni dekat ayat yang perintah keluar jihad perang Tabuk kan. Dekat dalam kumpulan ayat 38 sampai 43 ni, kita akan jumpa orang munafik ni, dia akan cari alasan untuk dia tak nak keluar perang. Mereka sanggup bersumpah punya tak nak pergi perang Tabuk. Okey, boleh baca. Ayat 42. Okey. Lepas tu sama juga macam ayat nombor 49. Ayat 49, dekat ayat 49 kumpulan ayat 44 hingga 57 ni ada juga sifat orang munafik. Nampak tak tajuk dia? Sifat orang munafik terhadap jihad. Kita boleh jumpa pada ayat nombor 49. Dah tulis? Lepas tu mereka akan buat alasan tak nak pergi perang ni, ada juga pada ayat nombor 81. 81 dekat kumpulan ayat mana dekat sinopsis tu? Dia duduk dekat ayat yang dekat sini. Keadaan orang munafik yang enggan berjihad. Orang munafik ni, dah lah dia tak nak pergi. Lepas tu dia hasut pula orang lain supaya jangan pergi berjihad. Kalau tuan-tuan baca pada ayat nombor 81, mereka kata apa? Buat apa nak keluar-keluar jihad waktu-waktu panas terik macam ni? Ada ayat nombor 81. Okey, dah dapat dah ciri nombor 1?
Okey, ciri nombor 1 ni kita boleh jumpa pada 3 ayat lah. Ayat nombor 42, 49 dan 81. Okey, kita pergi pada ciri nombor yang kedua. Yang kedua ni, orang munafik ni dia suka buat-buat cerita supaya dia akan ambil peluang untuk macam buat-buat cerita yang boleh melemahkan semangat orang-orang pergi berjihad. Dia akan cari jalan nak bagi orang-orang yang pergi bersemangat tengah-tengah membara ni, dia akan cari jalan supaya mereka jadi takut. Macam-macam dia akan buat cerita. Ini adalah sifat kedua orang-orang munafik. Sifat kedua orang munafik ni kita boleh jumpa pada ayat nombor 47. Ayat 47 dalam sinopsis ringkas dekat kumpulan ayat mana? 47 tu kita akan jumpa dekat ayat yang sifat orang munafik terhadap jihad. Kita baca dekat sini. Sebab tu dekat sinopsis ringkas kita tak tulis satu persatu. Kita letak dalam kumpulan-kumpulan ayat. Potongan-potongan ayat tu 2, 3, 4 ayat kita letak bawah satu topik macam tu. Itu dipanggil sinopsis dia. Tapi kalau kita nak tahu perincian dia, itu kita memang kena belajar ayat pada ayat. Okey. Kemudian kita ambil yang nombor 3. Nombor 3, orang munafik ini sifat dia apa? Mereka ini sangat suka kalau orang Islam ditimpa masalah. Dia sangat suka kalau orang Islam ni mati dalam perang ke, kalah dalam perang ke, dan mereka sangat kalau dia tahu orang Islam ni ada kebaikan menang, dapat baca harta, memang mereka sakit hati sangat. Ini sifat orang munafik. Yang ketiga. Yang ketiga ni tuan-tuan boleh jumpa pada ayat nombor 5. Pada ayat nombor 5 dalam surah Taubah, kalau kita pergi dekat ayat nombor 5 mula-mula, kita akan jumpa, nampak tak? Pengumuman perang terhadap kaum musyrikin. Kita boleh jumpa pada ayat nombor 5. Okey, itu sifat orang munafik. Jahatkah orang munafik ni? Ada tak sifat orang munafik itu di kalangan kita? Ada sebenarnya. Kita je yang tak tahu. Ada. Okey, kita pergi yang keempat. Okey, yang ciri yang keempat orang munafik, mereka ini sifat dia yang hipokrit. Hipokrit tu maksudnya depan cakap lain, belakang cakap lain. Kalau depan-depan cakap, kami ni orang Islam, kami ni begini. Tapi kalau dekat belakang, mereka ni kufur kepada Allah. Dia orang munafik. Yang nombor 4 ni, ciri yang keempat ni, tuan-tuan boleh rujuk ayat nombor 56. Ayat nombor 56. 56 duduk dekat sinopsis ayat ringkas kat mana? Ni sifat orang munafik ni terhadap jihad dan orang Islam. Banyak ni ayat 4 sampai 57 kan? Okey, itu adalah sifat yang keempat, mereka hipokrit. Kita panggil apa? Talam dua muka ya. Wallahu alam kan macam tu. Ke macam mana? Berpura-pura kan depan Islam tunjuk bagus, tapi belakang pada hakikatnya mereka ni melakukan kekafiran. Ayat 56. Okey. Kemudian sifat mereka yang kelima ni, mereka ini suka sangat membantah, bahkan mereka ini suka menuduh yang bukan-bukan dalam bab pembahagian harta rampasan perang. Mereka ni kalau bab nak bahagi-bahagikan harta, dalam bab nak bahagi-bahagikan harta ni, mereka memang tak setuju. Ada je mereka tak setuju. Mereka akan jadi pembangkang yang paling tega sekali. Bagi banyak salah, bagi sikit pun salah. Macam-macam mereka buat. Mereka akan cemuh. Mereka akan kutuk. Mereka akan keji. Sekalipun Nabi yang membuat pembahagian harta itu. Ini tuan-tuan akan jumpa pada ayat nombor 58. Tulis ayat nombor 58, sebab tu dekat sinopsis ringkas tu, jumpa tak pada yang kumpulan ayat 58 sampai 59 kan? Sikap orang munafik terhadap pembahagian zakat. Itu ayat nombor 50, pada ayat 58 kita akan jumpa macam mana mereka tak setuju. Kalau mereka tak dapat, mereka cakap, mereka kecam cukup-cukup.
Kalau zaman dulu ada FB lah Kalau zaman dulu dah ada FB, hashtag saja Nabi kena. Hashtag orang Islam, bla bla bla. Itu kita boleh jumpa pada ayat nombor 58. Okey, ayat nombor ciri yang sifat mereka yang ke-6. Sifat mereka yang ke-6, mereka ni jenis suka menyebarkan berita yang tak pasti. Mereka ni cepat-cepat je, suka je nak mereka suka menyebarkan sesuatu benda tu tanpa diselidik. Sebab dia kan macam kita kan dengar kan, keluar je satu benda viral, tengok dah heboh, dah kata, dah komen macam-macam, tiba-tiba rupanya tak betul. Orang yang suka buat kerja macam tu, yang suka nak meviralkan satu benda yang tanpa diselidiki tu, ada juga sifat pada orang munafik. Tuan-tuan boleh rujuk pada ayat nombor 61. Pada ayat nombor 61. Okay, itu sifat kena orang munafik. Sifat yang ketujuh orang munafik, mereka ini suka memperolok-olokkan, mempersenda-sendakan Islam dan orang-orang Islam. Sedangkan dia mengaku di Islam, tapi dia suka memperolok-olokkan, mempermain-mainkan Islam itu. Ini adalah sifat mereka yang ketujuh. Boleh jumpa pada ayat nombor 65. Ayat 65, kalau dalam sinopsis ringkas, duduk pada kumpulan ayat 62 sampai ayat 66. Okey, itu ciri ketujuh. Kita pergi kepada ciri yang ke-8. Ciri yang ke-8, mereka ini suka memperkecil-kecilkan, suka menyakiti hati orang yang suka bersedekah. Faham tak? Mereka ni, dahlah mereka bakhil. Kalau ada orang sedekah sikit, dia kata, baik tak payah bagilah kalau sikit. Dia jenis suka dia suka mengata orang, memperkecil-kecilkan orang yang suka bersedekah. Orang Islam bersedekah, dia akan cari jalan lah. Kalau dibagi banyak, bolehlah kata, alah, sombonglah tu, nak riak lah. Dia macam tu. Kalau bagi sikit pula, dia memperkecil-kecilkan. Okey, itu adalah sifat mereka yang ke berapa? Yang ke-8. Tuan-tuan boleh jumpa pada ayat nombor 79. Rujuk pada ayat nombor 79. Kalau kita tengok dekat sinopsis ringkas ni, dia duduk dekat kumpulan ayat mana? Duduk pada kumpulan ayat tiada pengampunan dosa bagi orang-orang munafik. Okey, dah dapat dah? Okey, kita pergi nombor 9. Ciri yang ke-9, sifat munafik yang ke-9 ini, mereka ini adalah orang yang suka memungkiri janji dan mereka ini bakhil. Dia tetap boleh buat, kalau tetap nak buat nombor, kalau tetap nak buat nombor 9, tulis nombor 9, mereka memungkiri janji, suka memungkiri janji. Dan nombor 10, tetap boleh buatlah nombor 10, mereka ini bakhil. Mereka ni bakhil, lebih daripada haji bakhil. Kalau ada haji bakhil kan, mereka double-double lagi bakhil. Itu sebab orang munafik ke-10. Okey, nak tahu rujukan ayat dia. Okey, kalau yang mereka suka memungkiri janji, dalam surah At-Taubah, boleh jumpa pada ayat nombor 75. Pada ayat nombor 75. Dan yang mereka bakhil, nak keluarkan harta sikit, bakhil, macam-macam alasan, itu boleh jumpa pada ayat nombor 76. Pada ayat nombor 76. Duduk kat dalam kumpulan ayat mana? Ayat nombor ni lah. Sumpah orang munafik yang tak boleh dipercayai ni lah. Duduk dekat kumpulan ayat seringkas dekat sini. So, ada dapat berapa ciri? 10 ciri kan? Ada lagi. Mereka ni pula ciri yang ke-11. Bukan, satu lagi saya nak bagi dalil. Saya bagi satu lagi dalil yang kata mereka kena kod ni kan. Tulis ayat nombor 53. Ayat nombor 53.
Duduk dekat sinopsis ringkas, duduk dekat ni. Sifat orang munafik tak ada jihad orang Islam lah. Ayat nombor 53, ini dalil untuk sifat ke-10 yang kedekut tadi. Lepas tu yang ke-11, last kali untuk malam ni. Tapi ni sebenarnya dah masuk pada juzuk 11 dah. Yang ke-11 dah masuk juzuk 11. Saya bagi juga lah ya, tak apa ya, alang-alang kan. Okey, yang ke-11, mereka ini mencari jalan macam mana nak memecah belahkan orang-orang Islam. Ada tak perangai orang Islam macam tu sekarang? Ada kan? Ada je satu kumpulan yang kerja dia tak nak bagi orang ni bergabung, nak bagi orang Islam ni kuat. Ada je satu kumpulan yang dia tu Islam juga. Macam orang munafik dulu, mereka ni kalau tengok orang Islam ni kuat bersatu, dia akan cari jalan macam mana nak pecah belahkan orang Islam ni. Itu sifat yang ke-11 yang ada pada orang munafik. Rujukan ayat dia adalah ayat nombor 107. Ayat nombor 107. Tulis ayat nombor 107 bagi rujukan ciri yang ke-11 orang munafik. Tapi dah masuk juzuk yang ke-11. Kalau kita baca pada ayat 107 tu kisah Masjid Dirar. Dia ada buat satu masjid tau. Kita tengokkan ciri-ciri ni macam ada di kalangan orang-orang Islam kan hari ni kan. Kalau orang Islam tak boleh bersatu kan dekat Malaysia ni kan contoh kan. Ada munafik di dalam tu. Siapa dia? Wallahu ta'ala alam. Sebab tu Quran ini dibaca ambil pengajaran. Bukan semata-mata nak cerita munafik yang ada pada zaman Nabi. Kalau kita kata, sebelah ciri ni dah tak ada dah sekarang ni. Kita akan kata Quran ini tak sesuai lah. Tapi Quran ini dia valid sampai bila-bila. Lepas tu fungsi kita belajar. Tahu belajar tujuan surah. Supaya kita hidup di muka bumi Allah Ta'ala sebagai khalifah. Maka kita kena ambil peranan. Kita kena ambil perhatian tentang orang-orang munafik ini. Jadi berhati-hati. Okey, habislah 11 sifat orang-orang munafik. Jadi, Alhamdulillah, tak perlulah saya bagi nota tu dengan kerja saya. Dah catat tadi ya. Okay, siapa tak sempat nanti tengok balik video untuk rakaman juzuk yang ke-10 untuk dapat 11 ciri. Berbeza kan kalau kita hanya baca sepintas lalu demi untuk khatamkan saja, mungkin kita tak tahu pun sifat-sifat orang munafik ini. Kan? Tapi kalau ada orang baca, dia tengok terjemahan, mungkin panjang juga kan. Tapi kita dah buat kelompok ayat, kita bahagi-bahagikan sinopsis tu, moga-moga tuan-tuan tahu, ayat ini ke ini, cerita pasal apa. Jadi moga-moga kita dapat manfaat. Walaupun tak banyak, sekurang-kurangnya kita tahu, selama ni aku baca taubah, bukan pasal taubat saja. Bukan sebab pasal taubat saja. Tetapi surah taubah ini, surah yang mengingatkan kita tentang ada satu musuh dalaman dalam hidup kita, seperti yang ada pada zaman Nabi itu, iaitu orang munafik. Apa ciri-cirinya? Ada 11 ciri yang diterangkan di dalam surah tu At-Taubah. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Ada apa-apa, tengok ada persoalan tak dekat situ. Dah lewat malam dah ni. Okey, tengok ada soalan tak. Ada yang tanya, Ustaz, Dilalah Asma'il Suwaril. Tidak ada. Ini kitab Dilalah Asma'il Suwaril Quraniyah ini merupakan salah satu kitab rujukan yang saya gunakan. Kalau tuan-tuan dapat maklumat sinopsis ni, sinopsis ini saya menggunakan pelbagai kitab rujukan. Kitab rujukan. Dia bukan hanya pada satu saja. Tapi salah satunya adalah kitab Dilalah Asma'il Suwari Al-Quraniyah yang dikarang oleh, kalau tak silap saya namanya, Dr. Arafat tak silap saya namanya. Okey, ada soalan lain tak? Sekejap ya, saya tengok ada soalan lain tak sebelum kita lanjutkan. Apa ni? Ada yang tanya tentang kenapa surah At-Taubah tak dimulakan dengan Bismillah. Sebenar-benarnya, kalau tuan-tuan ada tafsir Ibnu Kathir, selama ini kita tahu tentang surah Taubah tak ada Bismillah sebab surah ni cerita pasal perang kan? Betul tak? Kita tahu macam tu kan? Sebenarnya, yang tepat bukan kerana
ayat ni turun pasal perang tak ada bismillah. Bukan sebab itu sebenarnya. Walaupun ada asar yang itu, tapi asar tu lemah. Sebenarnya, kenapa tak ada bismillah? Kerana memang pada zaman Osman, ketika Osman dia nak bukukan Quran tu, dia tak nak letak bismillah tu sebab seolah-olah surah Al-Anfal dengan surah Baqarah ni, kerana dia ada pertalian yang dekat, menyebabkan bismillah tu tak letak. Faham tak? Faham tak maksud dia? Kan kita nak tahu beza surah dengan surah, kan lepas habis penutup ayat, kita jumpa Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baru sambung ayat yang baru pada surah baru kan. Tapi dalam surah Taubah, dia tak ada ayat tu. Dia tak ada bismillah. Terus kepada Bara'atum minallahi wa rusulihi ilal ladzi. Bukan kerana perang itu tak sesuai dengan bismillah ini menunjukkan perasaan apa? Perasaan aman. Kalau kita gunakan alasan kerana perasaan aman, macam mana pula Allah Ta'ala yang bersikap maha penerima taubat? Bukankah menerima taubat ni membuka ruang rahmat? Betul tak? Kalau dia sebenarnya yang tepat dia, tuan-tuan, dalil dia, kalau tuan-tuan ada tafsir Ibnu Kathir, tuan akan tengok ada riwayat kenapa tak ada bismillah kat situ yang tepat. Tapi bukan pendapat yang kata bismillah ini dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim kan? Tapi dalam Al-Baqarah, dalam surah At-Taubah, kenapa pula ada taubat? Sedangkan taubat ni kan bentuk yang menunjukkan Allah Ta'ala itu Ghafur. Betul tak? Allah Ta'ala ni Rahim. Dalil kuat dia, tuan baca pada ayat 65 tu sendiri. Ayat mula-mula 65 tu tak jumpa dah. Allah Ta'ala kata apa? Innallaha Ghafurur Rahim. Kenapa pula dalam taubah Allah kata dia tu maha pengampun lagi maha pengasih? Sedangkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebab itu tak ada Bismillah. Sebab surah ini pasal perang Tabuk. Tapi kena ingat perang Tabuk bukan untuk orang munafik je. Ada juga kisah sahabat yang meninggalkan itu pasal taubat. Tuan baca ayat 65. Kenapa ada Innallaha Ghafurur Rahim? Jadi jawapan sebenarnya bukan kerana keamanan tu. Tuan baca tafsir Ibnu Katsir, ada riwayat cerita tentang kisah Osman. Dia kata waktu zaman Nabi dulu, waktu ayat ditulis, Nabi tak terangkan penutup di dekat mana, dekat Anfal. Jadi menyebabkan dibiarkan antara lepas surah Anfal kan. Kan surah Anfal kita baca tadi ayat nombor berapa? 75 kan. Lepas tu tak letakkan bismillah. Jadi Nabi tak terangkan macam kesudahan Al-Anfal, kemudian nak pergi At-Taubah ni dekat mana? Kat situ sebenar-benarnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau tuan-tuan rasa macam apa yang saya sebut ini agak ganjil, berbeza yang dengar sebelum ini, saya minta tuan-tuan buka, cari hadis bagaimana orang bertanya kepada Osman tentang kenapa bismillah tu tak ada. Memang ada riwayat yang Saidina Ali mengatakan kerana ada perasaan aman tadi. Tapi riwayat itu riwayat yang dhaif. Wallahu ta'ala alam. Dekat situ. Jelas ya? Okey, ada tanya. Ustaz, ciri-ciri orang munafik dalam surah Taubah ni ada tak diulang dalam surah lain? Okey, ciri-ciri ni sebenarnya tak jumpa pada surah-surah lain. Tapi ada surah lain pasal munafik tu ada. Dalam surah munafik ada cerita pasal orang munafik. Tapi kisah-kisah yang tadi tu, Allah Ta'ala rangkumkan ia hanya ada pada dalam surah tu At-Taubah. Sebab itu di antara keistimewaan dia. Adalah sedikit tu pada surah lain, tapi tidak sedetail itu tidak ada pada surah yang lain. Jadi apabila sesuatu keistimewaan itu hanya ada pada surah tertentu, itulah yang kita boleh nampak macam kita boleh kenal pasti tentang tujuan surah dan juga boleh dapat kepada tema surah dan selainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan lain? Kita ada. InsyaAllah kita jumpa lagi besok malam insyaAllah untuk juzuk yang ke-11. Syukur pada Allah banyak-banyak kan.
Ya Allah, syukur kita kepada Allah. Dapat kita sampai pada juzuk yang ke-10. Satu nikmat dari Allah. Alhamdulillah Allah bagi kita kekuatan kita boleh istiqamah. Teruskan ya tuan-tuan puan ya. Kita ada 20 lagi. 20 juzuk lagi. Tapi dah sampai 10 ni macam dah Alhamdulillah lega sangat. Satu rahmat tak terkata rasa syukur tu sebab kita dah masuk 10 juzuk dah. Tinggal lagi juzuk-juzuk yang lain insya-Allah. Okey. Jadi soalan lain tu nanti saya jawab kemudian. Jadi waktu pun dah lanjut. Kalau ada soalan nanti masukkan ke dalam ruangan chat Telegram Q&A Akademi Tadabbur Malaysia. Okey, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.